Baik, terima kasih Radio India Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Perhimpunan Bersih 5 yang diadakan di Kota Kinabalu semalam sepatutnya tidak berlaku kerana perhimpunan tersebut dilakukan oleh pihak tertentu yang mempunyai agenda tersendiri. Demikian dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Anifah Haji Aman di Bongawan. Inilah yang menimbulkan orang kata pertanyaan pada diri saya, sama ada mereka ini genuine untuk mempertahankan kedaulatan negara, membersihkan supaya adakan fair and fair election, ataupun mereka mempunyai agenda lain sengaja untuk menjatuhkan kerajaan yang pada ada hari ini dan untuk menegakkan parti yang tertentu. Selain itu, katanya Malaysia adalah negara yang mempraktikkan demokrasi dan menghormati hak dan kebebasan bersuara, tetapi perlu mempunyai platform yang betul dalam menyuarakan pendapat. Beliau yang baru kembali menghadiri mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Mekah bagi membincangkan serangan peluru berpandu puak Houthi Yaman ke atas Arab Saudi pada Oktober lepas. Pendirian tentu mencari satu penyelesaian di mana apa yang berlaku terutama sekali di Timur Tengah. Di sejarah-sejarah telah pun membuktikan dan demonstrasi yang diantaranya yang kita bincang. Demonstrasi ataupun apa dia kata Arab Spring. Arab Spring tidak membawa manfaat dan faedah kepada rakyat keseluruhannya. Justru Datuk Anifah berharap rakyat Malaysia dapat melihat dan bersatu hati untuk menjaga keamanan negara tanpa perlu melakukan demonstrasi yang membabitkan keganasan seperti yang berlaku di negara lain. Sementara itu, mengulas isu Perhimpunan Bersih 5 di Sabah, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Sepawi Haji Ahmad berkata, demonstrasi seperti itu tidak mendatangkan sebarang faedah. Usaha mereka untuk menggegarkan negara ini saya rasakan satu usaha yang tidak berfaedah, dan apa yang berlaku di Sabah ini memang orang Sabah tidak ingin kepada program demonstrasi yang sempurna ini kerana ia tidak ada isu pun sebenarnya dalam konteks Sabah ini. Perhimpunan membabitkan anggaran 500 peserta ini berlangsung di Taman Udana Rimba Tropika Kota Kinabalu dari 1 tengah hari dan berakhir pukul 6 petang. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah akan memanfaat peruntukan yang diberikan kerajaan negeri bagi membangunkan sektor pertanian di negeri ini. Dalam pembentangan bajet negeri Sabah 2017, kementerian berkenaan menerima peruntukan kedua terbesar iaitu sebanyak RM466.88 juta. Menterinya Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein yakin peruntukan yang diberikan mampu membantu golongan petani, penternak dan nelayan untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran sekaligus berupaya menampung bekalan makanan untuk negeri ini. Dengan peruntukan sama, usaha mengkomersialkan hasil pertanian ke luar negeri dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Memang seperti tahun lalu juga memang satu kementerian yang mendapat bahagian yang besar juga selain daripada infrastruktur. Memang pertanian itu dititik beratkan supaya para petani, para penternak nelayan dapat lagi meneruskan usaha mereka untuk mempertingkatkan pendapatan mereka lah. Datuk Yahya ditemui media selepas merasmikan program Membara 2016 Dialog Transformasi Minda di Putatan. Dalam perkembangan sama, Datuk Yahya yang juga Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Sabah berkata, UMNO Sabah akan mengetengahkan beberapa isu dalam Perhimpunan Agung UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC hujung bulan ini. Antaranya cabaran politik negara, ekonomi, agama, pendidikan serta taraf hidup rakyat. Rakyat Sabah berharap satu mesyuarat akan diadakan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membincangkan isu-isu berkaitan perjanjian Malaysia 1963 dalam masa terdekat. Isu berkenaan hak rakyat Sabah dan Sarawak perlu dibincangkan demi kepentingan rakyat dan negara ini. We are all for the review
of the Perjanjian 63. And that is the important part here, which is central to what we are all looking at. We are all concerned about whatever is being eroded. Tan Sri Pairin yang juga Presiden Parti Bersatu Sabah PBS berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Satim baru-baru ini untuk tidak membentangkan usul tuntut hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 dalam sidang DUN negeri itu esok. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi MPIC menggalakkan pekebun-pekebun kecil sawit agar menjalankan integrasi tanaman ladang bersama lada putih, lada hitam dan kokok. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri MPIC Datuk Nasrun Datuk Mansur. Menurut Datuk Nasrun, produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian dapat ditingkatkan menerusi tanaman integrasi terbabit serta melalui penggunaan tanah dan sumber-sumber jadi yang optimum. Kalau kita ada tanaman koko ataupun lada, maka ini akan membantu sedikit sebanyak sebab dia punya pusingan itu tidak sama. Jadi inilah hasrat kerajaan, tujuannya tidak ada lain tapi membantu kepada pekebun kecil supaya hasil mereka akan mendapat hasil setiap masa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Hello Komoditi di Lahad Datuk. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Nasrun yang juga ahli Parlimen Silam memberitahu Sabah merekodkan keluasan tanaman sawit paling luas di Malaysia iaitu 218,699 hektar yang diusahakan oleh 34,170 pekebun kecil sawit persendirian. Ini menjadikan purata milik kawasan tanaman sawit bagi setiap pekebun kecil di Sabah adalah 6.8 hektar. Bagi pekebun kecil getah, seramai 37,453 orang direkodkan dengan keluasan tanaman 146,884 hektar, manakala pekebun kecil kokok seramai 5,602 orang dengan keluasan tanaman 6,847 hektar dan seramai 140 pekebun kecil lada dengan keluasan tanaman 30 hektar. Tambahnya, pendapatan ekspor komoditi dan produk berasaskan komoditi bagi tempoh Januari hingga September 2016 mencecah 88.2 bilion. Tahap sosioekonomi penduduk di Kampung Masaum Tongot dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuamut dijangka meningkat dengan siapnya projek pembinaan jalan raya kampung itu. Jalan raya Kampung Masaum yang mula dilaksanakan November tahun lalu dijangka siap Disember tahun depan. Bercakap kepada pemberita RTM selepas meninjau perkembangan projek pembinaan Jalan Raya Kampung Masaum di Tongot, Adun Kuamut Datuk Masyung Bana berkata, jalan raya sepanjang 11 km dari Simpang Pinangah kini 37% siap. Sudah tentu dengan siapnya dan terbinanya jalan raya ini, dia akan memberikan satu impak yang penting kepada pembangunan ekonomi masyarakat di kampung ini. Kerana halangan utama pada masa dahulu ialah kampung-kampung ini, khususnya di Kampung Masaum, terlalu sukar untuk mengeluarkan hasil-hasil pertanian, hasil-hasil peternakan dan hasil-hasil perikanan dan sebagainya. Dan itu salah satu yang boleh membantu ekonomi keluarga mereka. Menurut Datuk Masyung yang juga Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, pembinaan jalan raya berkenaan bukan saja memperimpak ekonomi kepada penduduk, malah akses kesihatan lebih baik ke Pusat Kesihatan Tongot. Jalan raya yang melibatkan kos pembinaan berjumlah 32.7 juta ringgit ini turut menghubungkan penduduk Kampung Masaum dengan penduduk kampung berhampiran seperti Kampung Alitang dan Kampung Mangkawago. Keseluruhannya melibatkan seramai 2,000 penduduk. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap keperluan golongan orang kurang upaya OKU, terutama berkaitan kebajikan dan hal ehwal pemulihan dan pembangunan OKU. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata ini termasuklah penyediaan berbagai bantuan seperti allowance pekerja cacat, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar serta bantuan alat tiruan dan sokongan.
Bantuan tersebut disediakan dengan tumpuan yang khusus dalam pembinaan keyakinan diri golongan OKU. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Karnival OKU sempena sambutan Hari OKU peringkat negeri di Tuaran. Tambahnya, kerajaan turut menubuhkan beberapa institusi kebajikan seperti Kompleks Latihan dan Pemulihan OKU Kimanis yang mendapat pertauliahan Pusat Latihan Dual Nasional SLDN. Ia bagi membolehkan pelatih OKU yang tamat kursus menerima sijil kemahiran Malaysia SKM. Datuk Haji Ji berkata pemaju pembangunan khususnya di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT juga diwajibkan untuk menyediakan kemudahan seperti akses kerusi roda, tandas khas OKU dan tempat letak kereta khas untuk OKU. Ahli Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia disaran terus menggembleng tenaga serta berfikir di luar kotak ke arah membimbing masyarakat Islam di negeri ini. Seiring dengan perkembangan teknologi masa kini, warga usia juga perlu mempertingkat pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT bagi menyampaikan ilmu dakwah kepada golongan sasar. Menurut Yang di-Pertua Usia Tun Dr. Haji Sakaran Dandai, dengan kemajuan teknologi bukan sahaja memberi kemudahan untuk mendapatkan lebih banyak maklumat, tetapi sedikit sebanyak membantu tugas para pendakwah berinteraksi sesama ahli termasuk masyarakat setempat selain pewujudan masjid yang menjadi tunggak utama dalam pengajaran Islamiah. Kita syukuri kepada Tuhan kerana kerajaan pusat atau kerajaan negeri ataupun orang-orang yang membuat ini amal-amal jariah untuk membuat masjid surau ini. Jadi kita gunakanlah masjid surau itu untuk pengajaran. Ustaz-ustaz ini mengajar dari situ untuk menolong imam-imam kita di situ. Dan kena di situ ada lampu, ada air, kemudahan semua. Beliau ditemui dalam majlis makan malam meraihkan peserta Perhimpunan Agung Tahunan Perwakilan Usia kali ke-30 tahun 2016 di Wisma Usia di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, selain pelancaran majalah Buletin Usia, pertubuhan berkenaan turut memberi penghargaan kepada beberapa pemimpin yang banyak menyumbang ilmu dan tenaga dalam pembangunan agama, bangsa dan budaya di peringkat negeri dan negara. Susulan kejadian kebakaran di Kampung Balembang, Pulau Bumbung Sempurna Selasa lepas, kesemua mangsa menerima bantuan Sempurna, Jabatan Perkhidmatan Am dan Kebajikan Masyarakat, Bernas dan Pusat Zakat Sabah. Penyampaian sumbangan bantuan berkenaan disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senalang, Datuk Seri Nasir Tun Sekaran dalam satu majlis di kampung berkenaan kemarin. Menurut Datuk Seri Nasir, sumbangan tersebut dapat meringankan beban mereka sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan negeri dan nasib mangsa. Apabila kita pohon kepada kerajaan, maka bantuan itu terus segera diberikan ini perhatian ini. Jadi kita tadi mengingatkan kepada rakyat ini supaya berterima kasih kepada kerajaan yang mana begitu prihatin untuk terus membela ini nasib. Sementara itu, rata-rata mangsa yang ditemui bersyukur dengan bantuan berkenaan dan berharap kerajaan dapat memberi bantuan keuangan untuk membina semula rumah yang musnah. Sebanyak cukup seperti tilapnya, berasnya dan wang ringgitnya. Jadi apapun, sekali lagi saya ucapkan kepada Parti UMNO ini memang cukup prihatinlah kepada masyarakat. Tolonglah cepatkan kami buatkan rumah, itu saja kami minta orang-orang Balembang. Kalau apa dia bagi itu, terima kasihlah, syukur alhamdulillah lah. Pada masa ini, sebilangan besar mangsa yang terlibat ditempatkan di Dewan Serbaguna kampung tersebut. Dalam kejadian kira-kira 4:10 minit pagi itu, sebanyak 64 buah rumah musnah dijilat api melibatkan kira-kira 768 orang mangsa. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini, Hari Keluarga Puspanita Cawangan Sabah 2016 diadakan di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Seterusnya, pada pukul 8.10 pagi, Majlis Perasmian Program Demi Negara bahagian Tawau diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau.
tiada sekali pada satu tengah hari berlangsung program Connecting the Unconnected CTU di Kampung Pantai Boreng, Paitan, Beluran. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini, kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.